Okey. Baik, saya akan buka slide yang kita akan gunakan pada malam ini, iaitu transmission parameter. Ni admittance parameter. Admittance kita dah cover. Transmission parameter part 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kita dah pun cover chapter yang kelima sehingga admittance parameter. Admittance parameter. Yang pertama kita dah tengok impedance parameter, kemudian kita tengok pula admittance parameter, dan bahagian yang ketiga ialah transmission parameter. Di dalam dua bab yang pertama, saya telah tunjukkan apa yang penting ialah sebenarnya kita perlu memahami apakah dia general equation. Ya, general equation kalau boleh tuan-tuan catatkan di mana-mana, lekatkan di tempat untuk mengambil exam nanti, untuk final exam, catatkan apakah general equations untuk transmission parameter, apakah general equation untuk admittance parameter, dan apa pula untuk yang kita akan belajar pada hari ini, transmission parameter. Keyword dia ialah general equation. Kadang-kadang kalau kita nak hafal semua benda daripada A to Z, kita tak boleh nak ingat. Tapi kalau kita faham bagaimana, saya suka tengok bagaimana kita nak terbitkan, apa yang penting sebenarnya. Jadi sebenarnya ialah general equation. Sebab daripada general equation, tuan-tuan akan faham apakah step, apakah langkah, apakah prosedur untuk kita dapatkan parameters. So tiga jenis, sama ada impedance, admittance ataupun transmission parameters, ia hanyalah parameters saja yang bergantung kepada general equations yang kita ikutlah. Mereka dah kaji, mereka dah tetapkan itulah general equationsnya, dan ia sebenarnya menganggap bahawa satu sistem yang kompleks, litar yang kompleks boleh diwakilkan dengan hanya satu black box, kotak kosong, yang mana di dalam itulah terletaknya litar yang jadi litar ni yang kita takut ni, sebab dia akan menggunakan banyak konsep-konsep yang lepas dalam circuit theory 1. So tuan-tuan kena ingat balik apa dia Kirchhoff voltage law, apa dia Kirchhoff current law, apa yang berkaitan dengan node analysis, mesh analysis. Dia boleh pergi jauh. Semua circuit theory 1 tu dia boleh masuk di sini. Tapi kalau saya design soalan, kalau saya lah yang design soalan, saya cuba elakkan litar-litar yang susah. Contohnya macam Thevenin's. Sebab konsep tu kita belajar masa circuit theory 1. Tapi kalau ditanya sekali lagi dalam circuit theory 2, itu yang jadi masalah lah. Kalau boleh saya kalau saya design soalan, hopefully tahun ni tak adalah biasa je tak ada melibatkan litar yang sampai ke tahap Thevenin circuit tu lah. Tapi kalau yang basics, KVL, KCL tu tuan-tuan kena ingat balik. Baik, justru itu kita akan tengok balik lah. Kita akan tengok balik permulaan ini ialah asas kepada circuit theory. Saya dah share belum? Saya belum share. Saya share dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Two-port network. Boleh nampak slide saya Okey? Jelas slide saya? Okey. Okay, we have to recall back what we call it as CDR, VDR, kadang-kadang nama-nama lain lah. Tapi itu merujuk kepada current divider. CDR ialah current divider, VDR ialah voltage divider, dan yang konsep-konsep lain. Tapi yang malam ni saya nak fokus kepada dua benda ni dulu, CDR dan VDR. Kalau tuan-tuan mungkin ada kekeliruan, malam ni kita akan sama-sama buat calculation. Pastikan ada calculator dan kita akan buat dengan contoh-contoh. 2-3 contoh lah kita akan buat sebelum kita mulakan transmission parameter. Okay? Kalau dah mahir pun kita cuba sekali lagi. Baik tuan-tuan, kita tengok litar ni.
katakan saya diberikan 1 liter yang mana saya ada satu bekalan 10 volt. Kemudian kita ada 5 ohm di sana. Ada current dia, current yang masuk daripada 10 volt. Kemudian ada I2 dekat situ, satu branch yang pertama. Dan ada branch yang kedua 10 ohm. Okey tuan-tuan, cuba kita kira. Gunakan current divider rule. Okey, kita ambil masa sedikit. Okey, cuba tuan-tuan kira apakah dia jawapan bagi I2. Contohnya I2. Nak kira semua pun boleh. I1 apa, I2 apa, I3 apa. Cuba kita kira dalam masa 2-3 minit. Sambil tu saya pun kira juga. Jadi kita sama-sama kira lah. Kalau yang tak ada idea boleh tengok bagaimana caranya. I1. Oi, bagus. Kita check. 0 point berapa? 0.33 I1. 0.33 I1. I1. Cari I1 tu dulu. Oh, Kita nak saya I1 jawapan dulu. Ya, kita nak jawapan terus dalam bentuk ampere. Berapa ampere? Okey, Doktor, baik. Berapa I1 dapat? I1 saya dapat 0.57. 0.857. 0.86. 0.86 lah. 0.86. Betul lah. 0.86 ampere. Betul. Kemudian kirakan I3 dan I2. I2 0.283. I3 0.57. Ambil 10. I3 0.57. I2 0.28. Kali 2 bagi 3. I2 ialah 0.2857. 0.28. Ya, betul. 0.28. Kalau saya galakkan kepada 4 titik perpuluhan lah. 0.285. Oh, susah pakai ni ya. 57 ampere. Okey. 4 titik Jadi perpuluhan I2 tu kita dapat 0.2857. Jadi kalau nak dapat I3 sebenarnya kita boleh tolak sahaja I1 tolak I2. 0.86 ni tolakkan dengan 0.2857, maka kita akan dapat jawapan bagi I3. Kerana apa? Kerana ini ialah node Kirchhoff current law bagi tahu the algebraic sum into one node equal to 0. Algebraic sum ni maksudnya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar lah. Okey, baik. Kita teruskan satu lagi contoh. Inilah voltage divider. Jadi tuan-tuan, kalau diberikan soalan begini,
Bagaimana kita nak jawab? Boleh kirakan voltan pada 2 ohm. Empat volt. 4 volt 2.678 5.678 ini ya 2 ini per 8.210 kali dengan 10. 2 volt. Dua, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi voltage divider yang saya dapat di sini ialah kita nakkan voltan pada 2 ohm. Jadi 2 dibahagikan dengan total resistance. Total resistance kita ada 5 campur 2, 7, 7 campur 1, 8, 8 campur 2, 10. 2 per 10 dikalikan dengan total voltage. Total voltage kita kalau tengok KVL around the loop ialah 15 tolakkan dengan 3 tolakkan dengan 2. Jadi 15 tolak 5, 10. Jadi voltage divider 2 bahagikan dengan 10 kali dengan 10. So, kita dapat 2 volt di situ. Okey, kenapa saya tolakkan 15 tolak 3 tolak 2? Kerana kita kena tengok polariti. KVL kita mesti tengok polariti kepada bekalan tersebut. Jadi biasanya saya akan lukiskan arah arrow dekat sini. Negatif positif. Yang ini negatif positif arrow dia. Jadi di sini negatif positif. So kita akan tengok voltage around the loop dekat sini. 15 dia tak tambah, dia tolak dengan 3 sebab dia berlawanan arah, opposite direction. Kita tengok di keliling gelung ini. Jadi 15 akan tolakkan dengan 3. Okey, kemudian dia sampai dekat 2 volt ni pun dia tolak lagi. Direction dia tolak. Kalau terbalik polariti ni, negatif positif ke arah macam ni, contoh dia akan tambah. Tapi sekarang dia berlawanan arah dengan 15 volt. Jadi dia tolak Jadi bila tolak ketiga-tiga bekalan itu, jadi total source kita, voltage source kita ialah 10 volt sahaja. 10 volt dengan polariti dia ialah negatif positif. Negatif positif seperti yang tertera dekat situlah. Iaitu arah dia ke atas ni, negatif positif. Okey. Jadi kita gunakan voltage divider. Saya nak dapatkan voltan di sini pada 2 ohm, maka voltan di sini kita ambil perintang di sini iaitu 2 dibahagikan dengan total resistance 10 kalikan dengan bekalan tadi 10 volt. Okey. Boleh saya sambung Baik, kita dah tengok 2 contoh tadi. Current divider, voltage divider. Itu ialah konsep asas. Konsep asas. Tetapi dia boleh jadi lebih kompleks lagi. Sebagai contoh, untuk menguji kefahaman kita, cuba tuan-tuan kira ini. Contoh di sini. Okey. Soalannya, dapatkan voltage pada 10 ohm. Ini kita tak masuk transmission parameter lagi tuan-tuan Ini ialah revision back circuit theory 1. Okey, cuba dapatkan voltan pada perintang 10 ohm menggunakan voltage divider. Dia boleh dapatkan guna current divider pun juga. Tapi saya nak dapatkan guna voltage divider. Cuba dapatkan.
Oh, dia color dia ni. Sebentar saya dapatkan. Base dia ni salah. Dia punya. Betul. 10. Okey. Saya ringkaskan ya. Boleh jadikan dia setara dekat sini. Okey, yang mana di sini ialah 10 paralel dengan 10. Jadi lima ohm. Di sini ialah 5 ohm. Jadi baru kita boleh gunakan VDR, voltage divider. Iaitu nak dapatkan V dekat sini. Voltage di sini ialah kita dapatkan 5 dibahagikan dengan total dia ialah 10 campur 5. 10 campur 5. Okey. Dan tuan-tuan kalikan dengan bekalan. Bekalan kita ialah 30. Jadi 15, 2, 10 lah. 10 volt. Jadi voltan di sini ialah 10 volt. Sebab 15 dengan 30 ni 2, 10 volt. Jadi bila kita tahu 10 volt nilai voltan di sini, maka automatically kita tahulah bahawa voltage pada bahagian 10 ohm resistor ini ialah 20 volt. Kerana total source kita ialah 30. Jadi 20 dengan 10 di sini, total dia mesti 30. Atau kalau tuan-tuan nak ulang semula gunakan voltage divider pun boleh. Iaitu 10 dibahagikan dengan 10 campur 5 kali dengan 30. Akan dapat juga 20. Okey, kalau nak gunakan current divider, sekiranya nak gunakan current divider, macam tadilah. Tuan-tuan kena dapatkan apa dia arus yang mengalir pada 10 ohm resistor ni. Dapat arus yang mengalir di 10 ohm resistor, terus kalikan dengan 10 ohm. Kerana voltan V is equal to IZ or IR. Voltage ialah arus kalikan dengan resistance. Jadi kena tahu dulu apa dia arus di sini. Jadi arus ini boleh dapatkan guna current divider. Okey. Baik, kita tengok satu lagi contoh sebelum kita mulakan transmission parameter. Okey. Cuba tuan-tuan dapatkan apakah nilai I, nilai arus menggunakan current divider. Kalau ada yang dah dapat jawapan, boleh terus bagi tahu jawapan. Berapa yang dapat? Ada yang pantas, boleh kira pantas ya. Apa dia jawapan? Menggunakan current divider. Dia boleh guna kaedah lain mungkin. Node analysis ke, tapi kita nak gunakan current divider. Sebab kita nak mahirkan konsep current divider. Kita nak mahirkan konsep current divider, voltage divider. Dua konsep asas ni dululah. Sebab ini akan digunakan dalam transmission parameter untuk contoh hari inilah. Untuk contoh yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi sebab tu saya tunjukkan dulu konsep asas untuk current divider dan voltage divider supaya nanti bila kita masuk contoh transmission parameter nanti tak adalah kita terkejut sebab kita dah faham apa yang kenapa begitu. Kenapa current divider dikira begitu.
dia sebenarnya ada pembuktian current divider tu. Konsep tu ada pembuktian dia. Cuma saya tak tunjukkan lah, kita terus guna. Jadi kalau tuan-tuan ada masa nanti, ada masa lapang, ulang kaji, boleh cari di internet how to prove current divider, how to prove voltage divider. Dia sebenarnya menggunakan Ohm's Law juga, KVL, KCL dan Ohm's Law. Baik, ada yang dapat? Cik Azwan dah berkira? Sikit lagi. 0.25. 0.25 0.25 Doktor. Ya. Ampere. Rasanya betul tu 0.25. Okey, arus yang mengalir dalam 19 ohm tu berapa ampere? 0.5. 0.5. Okey, alhamdulillah. Nampaknya kukuh tu. Konsep current divider tu dah mahir. Jadi bila kita dapat satu litar yang ada banyak branches ni, kita tak boleh terus apply current divider. Jadi tuan-tuan kena ringkaskan dulu. Sebagai contoh, daripada gambar rajah yang pertama, saya ringkaskan kepada gambar rajah yang kedua. Kerana apa? Sebab saya tak tahu arus yang mengalir 19 ohm dekat sini. Saya tak tahu. Kalau diberi, soalan tu dah labelkan dekat situ nilai dia, tak perlulah nak buat macam ni. Tapi dalam soalan ni tak diberi. Jadi apabila tak diberi, saya kena tahu dulu apa arus yang mengalir melalui 19 ohm resistor. Kalau diberi, baru saya boleh gunakan sebab dia current divider, dia ada dua branches dan kita kena tahu dulu apa arus sebelumnya itu. Jadi sebabkan tak boleh tu, saya kena buat begini, ringkaskan, 2 ohm ni parallel dia jadi 1 ohm di sini. Kemudian kita ringkaskan lagi di bawah ni. Yang mana 19 campur 1, 20 ohm parallel dengan 20 ohm. So dia jadi ringkasnya ialah 10 ohm. Jadi setelah you dapat 10 ohm ni, kita tahulah IX, iaitu arus total. Arus total yang mengalir melalui 10 ohm ni dulu. Yang mana dia ialah 20 dibagikan dengan 20, iaitu 1 ampere. 1 ampere mengalir dekat sini. Jadi kita dah tahu dekat sini 1 ampere. Dah tahu 1 ampere, okey. Saya baru boleh apply current divider yang pertama untuk branch yang ini. Sebab kita ada dua branches. So kita boleh gunakanlah. Nak dapatkan dekat sini dan apa arus yang mengalir di sini. So 20 ohm. Yang sebelah kanan juga 19 campur 1, 20 ohm. Jadi apabila dua resistor, cabangnya itu nilainya sama. Kalau tak guna current divider pun kita tahu. Arus yang masuk bahagikan 2 sahaja. Iaitu 1 ampere, dia akan jadi bahagi 2, 0.5 ampere di sini dan 0.5 ampere yang mengalir di sini. Jadi 0.5 ampere ini mengalir melalui 19 ohm. Okey, dekat sini 0.5 ampere. Dan juga dia mengalir melalui 1 ohm. Yang mana 1 ohm ini ialah gabungan 2 ohm resistor yang parallel ini. Jadi kita kembangkan balik. Kembangkan balik 1 ohm ni kepada 2 ohm dan 2 ohm. Barulah tuan-tuan apply sekali lagi, kali kedua, current divider yang mana kita boleh tahulah apa dia arus yang mengalir di sini dan apa arus yang mengalir. Ini yang kita nak cari. Soalan nak dapatkan I di sini. Okey. Baik tuan-tuan, alhamdulillah itulah konsep voltage divider dan current divider. Jadi kita akan mulakanlah dengan transmission parameter. Kalau ada soalan lagi nanti, di akhir nanti tuan-tuan boleh tanya saya. Baik, transmission parameters. Ini adalah bab yang ketiga. Sub chapter yang ketiga bawah chapter 5. Jadi chapter 5 ini salah satu dia saya dah tanya dalam assignment. Jadi final nanti tuan-tuan cover lah. Macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni kan. Okey, baik. Di bahagian tengah ialah linear two port. Linear two port, kita anggapkan dia sebagai black box. Black box, saya tak akan terang balik apa dia linear, yang tu tuan-tuan boleh tengok video yang lepas. Cuma kita perhatikan dekat sini, apa beza dia? Tuan-tuan perhatikan, apakah bezanya gambar rajah yang ada di hadapan kita ni sekarang, transmission parameters, dengan gambar rajah sebelum-sebelum ini. Okey, beza dia cuma pada bahagian I2 dekat sini. Okey. Yang mana dalam gambar rajah sebelum ini, I2 ialah mengalir ke dalam. I2 ialah mengalir ke dalam. Jadi sebenarnya benda yang sama. Sekarang dia labelkan I2 ke kanan. Negatif I2 ke kanan. So negatif I2 ke kanan samalah dengan I2 mengalir ke kiri. Ini secara
notation sahaja. Secara notation, convention dia ikut kaedah ini untuk transmission parameters. Sebab dia nak samakan dengan kaedah transmission dalam power system yang sebenar lah. Ada arus masuk dan bahagian sekunder, bahagian pengguna, consumer, arus adalah sampai kepada load. So sebab itu untuk transmission parameters dia labelkan negative I2. Tak apa, jangan risau. Dari segi calculation tak ada apa yang berbeza. Okey, yang penting seperti yang saya dah maklumkan, tuan-tuan kena tahu apa dia general equations untuk transmission parameters. Ini sangat penting sebab dia akan menentukan apakah dia content dalam setiap matrix di dalam bahagian tengah tu tadi, matrix. Okey, kita tengok dekat sini. V1 adalah sama dengan AV2 tolak BI2, AI1 sama dengan CV2 tolak DI2. Apa dia A, apa dia B, C dan D. Inilah dia transmission parameters. Transmission parameters ini dikenali sebagai simbol T. Okey, kalau impedance Z, admittance Y, jadi transmission parameters dia akan menggunakan simbol T. Okey, T ini nilai matriks dia di dalamnya ialah A, B, C dan D. A, B, C dan D. Jadi apa dia A? Apa dia B, apa dia C, apa dia D dan bagaimana kita nak dapatkan, kita akan tengok selepas ini. Okey, pertamanya tuan-tuan kena tahu nak tukarkan dia ke dalam bentuk matriks sekiranya diberi equations ini. Katakan persamaan ini diberi, ada dua persamaan, jadi nak ubah ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriks seperti inilah. V1, I1, okey, sama dengan, okey, ada 2 kali 2 matriks dekat sini, dekat tengah ni. Okey. Okay. A, B, C dan D. Jangan tersalah tengah-tengah. Tolong letak notation dekat situ. Kadang-kadang ada yang letak A, B dia dekat bawah. Salah lah. Kalau tuan-tuan letak B di bawah, dah salah. Jadi ingat, letakkan star dekat situ. Saya tandakan A, B, C dan D. Bahaya kalau tuan-tuan ingat B ialah di bawah. Sebab kadang-kala setiap sesuatu soalan tu diberi nilai dalam bentuk ayat, iaitu A saya ialah sekian-sekian, B saya ialah sekian-sekian. Jadi kalau tersalah susun dalam matriks, makanya nanti dalam pengiraan semuanya akan jadi salah. Okey, jadi A kalikan dengan V2 tambah dengan B kalikan dengan negatif I2 sama dengan V1. Inilah persamaan yang sama dekat atas ni, yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, I1 ialah C kalikan dengan V2 tambahkan dengan D kali negatif I2, samalah dengan equation yang kedua ini. Kita ni di peringkat gunakan saja. Kenapa begitu? Kerana itulah general equation untuk transmission parameters. Okey. Kalau diringkaskan bahagian A, B, C dan D ini dia simbolkan sebagai T. Okey, T. Where the T terms are called as transmission parameters or simply T, or dikenali juga sebagai A, B, C, D parameters. And each parameter has different units. Different units, tuan-tuan. Kenapa different units? Okey, pertama tuan-tuan tengok dekat sini. Okey, tak apalah, saya terus ke slide yang kedua, nanti dia akan terangkan. Okey. Okey, ayat dia hadap atas tu saya dah explain tadilah. Untuk transmission line apa semua tu digunakan transmission parameters. Dia ada bahagian sending V1 I1, okey, dan ada bahagian receiving end V2 negatif I2. Okey tuan-tuan, yang pertama kena ingat apa general equations dia. Okey, kalau dilihat kepada general equations ini tanpa melihat kepada gambar rajah seterusnya, cuba kita fikirkan bagaimana untuk saya dapatkan nilai A dan C, nilai B dan D. Okey, pertama tuan-tuan tengok di sini, kalaulah saya nak dapatkan bahagian ini, okey, makanya saya mesti hapuskan bahagian yang kedua di sini. Hapuskan. Dalam arti kata nak hapuskan tu macam mana? I2 saya kena bagi kosong. Ingat semula ada dua konsep, short circuit, open circuit. Ya, betul. Jadi open circuit ialah bukakan. Jadi ini ialah arus. Jadi arus dia mesti open. Jadi tuan-tuan boleh teka, bermakna
langkah yang pertama untuk saya dapatkan A dan C, saya mesti open circuit pada bahagian mana? Pada bahagian receiving end sebab I2. Baik, kita tengok gambar rajah. Okay. Okay, tak apa. Nanti dalam contoh nanti ada rajah. Okay, apabila kita open circuit bahagian yang kedua, yang tinggal ialah bahagian yang pertama. Jadi A saya ialah V1 bahagi V2. Ini ialah A saya. Iaitu ketika mana saya dapatkan ketika saya open circuit untuk bahagian yang kedua. Okay. Dan C saya ialah I1 bahagi V2. Okay. Jadi cuba tuan-tuan teka, apakah nilai A? A ialah voltan, ratio. Kerana atas, bahagian atas dan bahagian bawah, kedua-duanya ialah voltan, V1 dan V2. Cancel out, jadi dia ialah dimensionless. Tak ada unit. Ataupun namanya diberikan sebagai open circuit voltage ratio. Dia ratio sahaja. Tak ada unit. Ya. Untuk A tak ada unit. Manakala untuk C, C ialah I1 bahagikan dengan V2. Jadi I1, I bahagi V. I bahagi V. Kena ingat balik general equation untuk V is equal to IZ. Z ialah V bahagi I. Kalau I bahagi V, terbalik kepada impedance. Terbalik atau reciprocal kepada impedance ialah admittance. Jadi unit admittance ialah unit Siemens lah. Ya, Siemens, betul. Jadi unit di sini ialah S. Unit bagi C ialah S. Okey. Jadi kita nak teka pula untuk bahagian yang seterusnya, B dan D. Nak dapatkan B dengan D, tuan-tuan kena short circuit bahagian dua ni. Short circuit supaya saya dapat pula bahagian yang kedua ni. Bila saya short circuit, maka V2 saya akan dapat kosong. Apabila V2 kosong, maka kita boleh dapat di sini B ialah negatif V1 bahagi I2, yang mana dia ialah negatif short circuit transfer impedance. Unitnya ialah ohm. Kenapa ohm? Kerana dia ialah V bahagi I. V bahagi I ialah ohm. Dapat masa bila? Dapat ketika V2 ialah kosong. Ataupun tuan-tuan kena short circuit bahagian V2. Okey. Manakala D ialah arus bahagi arus. Negatif I1 bahagi I2. Bahagikan kedua-duanya, dapat ratio saja, iaitu current ratio. Jadi dia sekali lagi dimensionless. Tak ada dimension. Okay, saya teruskan. Dah masuk exercise. Jadi contoh tadi, konsep cara teorinya ialah tuan-tuan diberi sama ada diberikan transmission parameters, dapatkan arus ke voltan ke, ataupun diberi perintang, diberi arus, diberi voltage, dapatkan parameters. Dia salah satu daripada itu. Macam contoh yang pertama ialah dapatkan transmission parameters. Jadi cuba tuan-tuan dapatkan apakah transmission parameters kita di sini. Okey, yang pertama kita open circuit. Open circuit bermaksud dia tinggalkan saja V2 dekat situ. I2 ialah kosong. Kita ada V1. Kita sama-sama buat Kita ada V2 di sini. Okey. Langkah yang pertama saya open circuit. Bermakna I2 saya I2 kosong. I2 ke sini, negatif I2 ke kanan. Okey, I2 ialah kosong. Okey, jadi saya ada V1 di sini. Jadi apabila I2 kosong, maka nilai A saya ialah V1 dibahagikan dengan V2. Okey, dekat sini tuan-tuan boleh gunakan voltage divider. Kerana V2 saya adalah sama dengan voltan merentasi 4 ohm. Jadi V2 kalau kita gunakan voltage divider adalah sama dengan 4 dibahagikan dengan 6 kalikan dengan V1. 2/3. Okey, 2/3. Kalau V1 bahagi V2 lah, sebab dia V1 bahagi V2. Jadi V1 bahagi V2
6/4. Okey, 6 kita bawa ke sebelah kiri. 6/4. Sebab yang kita nak ialah V1 bahagi V2. Itu ialah A. Ini ialah A. Okey. 6 bagi 4, 1/5. 1/5. Tak ada unit. Tak ada unit ya. Sebab ini ialah ratio untuk voltan. Okey, yang kedua, dapatkan pula C. Yang mana C ialah I1 dibagikan dengan V2. I1 dibagikan dengan V2. Yang mana V2 saya, kalau tengok di sini, V2 saya adalah samalah nilai dengan V2 di sini. V2 itu adalah voltan yang sama merentasi 4 ohm. Kerana apa? Kerana 6 ohm tiada arus yang mengalir di situ. Jadi tak ada voltage drop pada 6 ohm resistor. Kita dah open circuit. Maka V2 saya adalah V2 yang sama pada 4 ohm resistor. Okay. Sebab itu kita boleh gunakan, kita tahu bahawa V2 juga menggunakan Ohm's law adalah sama dengan 4 kalikan dengan I1. Jadi sambil saya menulis ni, saya galakkan tuan-tuan ketikkan juga. Sebab slide saya nanti dia tak ada suntingan ini. Sambil tu boleh terus mengira. Jadi I1 dibagikan dengan V2 ialah 1/4 lah. 1/4 0.25 Jadi 0.25 ni ada unit tak ada unit? Ada unit Kalau Z ialah V bahagi I. Kalau I bahagi V, kita tahu inilah Siemens. Alright. Itu langkah yang pertama. Okey. Kemudian tuan-tuan nak dapatkan pula langkah seterusnya, kita nak dapatkan pula B dan D. Jadi nak dapat B dan D, saya perlu, saya padamkan yang ni Saya perlu short circuit. Kita perlu short circuit kan dia. Instead of open circuit, kita short circuit. Jadi short circuit bermakna kita sambungkan dekat sini. Sambung terus. Apa nilai V2 saya? V2 ialah kosong. Kerana apa? Kerana kita ingat voltan ialah beza upaya. Potential difference. Voltan dia mesti melibatkan dua titik. Kalau dua titik ini kosong, bermaksud kita dah short circuitkan dia. Dah sambungkan titik di sini dengan titik di sini. Okey. Jadi yang nak dikira apabila V2 kosong, V1 saya adalah bersamaan dengan negatif VI2. Okey. Dan maka saya V saya ialah V2 bahagi I2. Bahagi I2. Kemudian ada negatif lah. Ada negatif. Okey. Jadi apa B saya? V2 bahagi I2. Negatif dia tak apa. Kemudian D pula. Kita tengok D. I1 ialah negatif D bahagikan dengan I2. Okey. Kemudian D saya bahagi pula kali, sorry. Negatif D I2. Saya bawa terus ke kiri lah. Saya terus bawa ke kiri. Okey. Sebab dia kalikan dengan I2, kita bawa ke sini. I2. Harus terus bahagikan. Okey, kemudian ada negatif dekat sini. Okey. Dan itu ialah D. Okey. Okey, boleh So kita nak gunakan apa? Saya padamkan dulu ni.
Oh, dia ada kat situ dah. Sorry. Jadi jawapan kita 1.5 dengan 0.25. Ingatlah itu. .5, 0.25 ya. Saya padamkan dulu ni. Sebab kita dah kira tadi A dan C. Okey. 1.5, okey betul. 0.25. Okey, ini short circuit. Okey, boleh buat di sini pengiraan. D ialah 2.5. Boleh dapat 2.5. 2.5 dan B dia dapat 11 ohm. Okey. Jadi arus yang masuk di sini ialah I1. Okey, ini ialah I1. Okey, kemudian ini ialah I2. Okey. Apa dia arus yang mengalir dekat 4 ohm ni? Arus di sini ialah saya labelkan sebagai IX. Okey, IX. Yang mana IX ialah kita boleh gunakan tadi KCL tadilah. Arus yang masuk pada satu node adalah sama dengan arus keluar. Jadi IX ialah I1 tambahkan dengan I2. Itu persamaan untuk IX. Jadi kalau kita tengok di sini, kita nak dapatkan B dan D. B ialah negatif V1 dengan I2. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan dekat sini. Contohnya saya guna KVL around loop yang pertama. Ini ialah V1. Okey. Okey, boleh. Boleh gunakan juga kalau nak macam tadi kita boleh gabungkan 6 dengan 4 pun boleh. Okey, kalau nak gunakan itu pun boleh dulu, voltage divider tadi kan. Sebab kita boleh dapatkan apa nilai I1 tu di situ. Kalau saya tengok loop yang pertama ni sebagai contoh, V1 ialah 2I1 tambahkan dengan 4 dalam kurungan I1 tambah I2. Okey, yang pertama. Loop yang pertama, V1 sama dengan 2I1 tambahkan dengan 4, I1 tambah I2. Okey. Atau di sini dia gunakan apa ni? Ini ialah yang ni dia combine kan ni. 4 campur 6, 4 parallel dengan 6 campurkan dengan 2 kalikan dengan I1. So dia dapat V1 ialah, ini satu lagi equation. V1 ialah 4.4 I1. Okey. Okey.
Apa kaitan antara I1 dan I2? I2 kat sini dia dapatkan Okay, I2 ialah negatif 4/10 I1. Okay. Itu digunakan apa tu, tuan-tuan? Digunakan current divider. Ingat lagi current divider. Kenapa dia ambilkan negatif? Kenapa dia ambil? Okay, pertama, kalau current divider kita ambil, katakan saya labelkan dekat sini sebagai IY lah, sebagai contoh Saya labelkan dekat sini sebagai IY. Okay. Maka kalau kita gunakan current divider, saya nak dapatkan IY di sini, saya mesti ambil 4 dibahagikan dengan total ialah 4 campur 6, 10 ni tadilah. Kalikan dengan arus yang masuk dekat sini iaitu I1. Itu ialah IY. Tapi IY ialah berlawanan dengan I2 dekat sini. Sebab itu ada negatif 4/10. Jadi persamaan yang ini persamaan yang ini dapat menggunakan CCD. Okay, current divider rule, CDR, current divider rule. Okay, kemudian persamaan yang ini diperoleh menggunakan voltage divider rule, VDR. Jadi dia dapat 2.5. 2.5 ini ialah dimensionless. Sebab ratio untuk current 2.5. Yang mana B ini adalah 11 ohm. Okey, kita teruskan. Tak apa, nanti kalau ada soalan kita boleh berpatah balik pada contoh ni. Okey. Bagaimana dengan contoh 19.8? Okey, 90.8. Nampak lebih kurang sama, tapi ada sedikit perbezaan yang mana ada satu bekalan dekat situ. Kalau tadi tak ada bekalan, ini ada bekalan. Jadi cuba tuan-tuan, kalau tak habis contoh yang tadi sebelum ni, tinggalkan dulu. Cuba jawab yang ini. Sebab nanti kita boleh patah balik semula dekat situ, contoh yang itu. 19.8. Selesaikan persamaan ini, cuba dapatkan transmission parameters. Jadi bila di soalan tanya dapatkan transmission parameters, maksudnya dapatkan A, B, C dan D tadi. Pertama, tuan-tuan kena tuliskan dulu formula ni. Formula ni tak diberi biasanya, tak diberi. Especially kalau dalam keadaan sekarang ni, online test, memang takkan ada appendix ke apa, tak adalah. Jadi tuan-tuan kena faham-faham sendiri yang bila saya kata penting tu, equations ini, general equations, tuan-tuan kena catatkan, tampalkan dekat meja. Okey, itu yang pertama. Kenapa perlu faham? Perlu ada equations yang betul. Kerana bila kita pandang saja equations ini, kita tahu apakah step yang pertama kena buat. Yang pertama kena open circuit dulu bahagian 2 ini. Dia tak labelkan pun satu yang mana, dua yang mana. Tapi kita tahu arus dekat sini ada labelnya 1. Maka kita tahu 1 sebelah kiri. Dan kebiasaannya memang 1 sebelah kiri. Jadi open circuit bermakna litar buka. Litar apabila terbuka tak ada arus mengalir. Lampu tak akan menyala. Satu litar yang terbuka, arus akan terhenti. I2 ialah kosong. I2 di sini ialah kosong. Okey. Apabila I2 ialah kosong, makanya saya tahu A saya ialah A saya ialah V1 dibahagikan dengan V2. Di mana V1 saya? V1 saya di sini. Okey. Di mana V2? V2 saya ialah pada bahagian ini. Di sini ialah V2. Jadi tuan-tuan kena dapatkan apakah ratio antara V1 dengan V2. Okey.
0.5. 0.5. Apa jawapan untuk A? V1 A aja. A. A apa? A sama dengan 0.5. Betul ke tak? Tiba-tiba ni. 0.05 dia ada hujung kan? Betul tak? Sorry. A ialah saya dapat di sini. Itu. Oh, sorry, saya salah. Okay, kita boleh tuliskan persamaan apa yang terlibat. V1 ialah K10 campur 20 kali dengan I1. Itu yang pertama. Iaitu V1 ialah sama dengan 30 I1. Okay. Kemudian tentu akan dapatkan pula V2. Persamaan untuk V2 ni, dia sedikit berbeza dengan contoh yang sebelum ini. Sebab contoh sebelum ni, dia tak ada voltan, bekalan voltan. Jadi untuk dapatkan ini, tuan-tuan kena tengok dalam loop yang kedua tu. So, mesti tengok loop yang kedua. Iaitu around the loop. Around the loop yang kedua. Okay, apa dia? Okay, saya kena tahu apakah dia voltan di sini. Kenapa voltan ini saya lukiskan anak panah dia ke atas? Kerana passive convention law, passive convention sign, nanti boleh tengok. Passive convention sign, dia bagi tahu apabila arus mengalir ke bawah, voltannya adalah ke atas. Iaitu arus dan voltan mesti bertentangan untuk passive elements. Jadi I1 dekat sini dia mengalir melalui 10 ohm dan melalui 20 ohm. Itu ialah I1. Kenapa di sini semua I1 mengalir ke dalam 20 ohm? Sebab tak ada arus yang masuk di sini, I2. Tiada arus kerana kita dah politar buka. Okay. Jadi voltan di sini, V voltan merentasi 20 ohm ialah 20 I1. V di sini ialah 20 I1. Saya tuliskan 20 I1. Okey. Jadi tengok kepada loop yang kedua. Around the loop yang kedua, ini ialah loop yang kedua. Saya labelkan dia sebagai loop yang kedua. Katakan saya mulakan dengan voltan yang pertama, 20 I1. Kita buatkan persamaan KVL dia. 20 I1 tolak 3 I1 tolak 3 I1. Tuan-tuan tengok 3 I1 ni bukannya arus 3 I1 ini ialah voltan. Kenapa? Dia ialah voltan bergantung kepada arus. Ingat voltan dia ada current dependent atau voltage dependent. Ya, ini ialah current dependent. Current dependent voltage source. Dia ada satu lagi ialah voltage dependent voltage source. Current source pun sama. Bekalan arus pun sama. Ada yang dependent on current, ada yang dependent on voltage. Jadi total dia ada 4 jenis. Arus yang bergantung kepada arus bergantung pada voltan, ataupun bekalan voltan yang bergantung pada arus, bekalan voltan yang bergantung kepada voltan. Jadi untuk kes yang ini ialah bekalan voltan bergantung kepada nilai arus. So 3 I1 ini bukannya arus, 3 I1 ialah voltan. Mengapa tolak? Kerana arah dia negatif positif. Jadi arah dia ialah begini. Jadi 20 I1 tolak 3 I1 tolak V2. Ini sama dengan kosong. Jadi ini equation yang pertama. Equation yang pertama.
Equation yang kedua yang ni 20I1 tolak 3 17 kan. 17I1 ialah sama dengan V2. Kita dah dapat dua equation sekarang. Okay, dua equations. Jadi kita nak dapatkan tadi bila kita buka kita nak dapatkan A ialah V1 bahagi V2. V1 bahagi V2. Okey, kita ada dua equation dekat sini. Jadi kalau I1 ni sebagai tajuk dekat sini pun boleh. Iaitu I1 ialah V2 bahagi 17. Dah tu masukkan saja ke dalam equation dekat sini. I1 ialah V2 bahagi 17. Maka dapatlah ratio antara V1 dan V2. Tuan-tuan boleh ringkaskan terus. I1 dan V2, I1 dan V2 terus dapat daripada equation yang di sini. Betul I1 dan V2 boleh terus dapat daripada equation di sini. Iaitu I1 ialah I1 bahagi V2 ialah 1/17. Okay, jangan lupa unit-unit tu pastikan betul. Sama ada dia ialah ratio ataupun dia ialah unit yang tertentu. Dia sama ada admittance ataupun impedance saja. Jangan terbalik. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dikehendaki mendapatkan pula B dan D. Jadi nak dapat B dan D daripada equations tu, kita boleh tahu bahawa kita perlu short circuit. Saya perlu litar pintaskan, maka saya padamkan dulu ini. Okey. Kita perlu litar pintaskan dia. Sebab tu saya kata tadi, equation tadi sangat penting. Equation, general equation ni sangat penting. Sebab dia akan, bila kita faham, kita tak perlu hafal sebenarnya. Cuma gunakan mengikut pada gambar rajahan, equations. Yang mana kita perlu short circuit. Okay. So saya sambungkan terus. Short circuit. Bila short circuit, saya tahu V2 saya ialah kosong. Okey, cuba tuan-tuan dapatkan apakah dia B dan D saya. Okey, dapatkan apakah dia B dan D. Sekarang kita ada dua loop. Loop yang pertama, loop yang kedua. Kena ada dua-dua bersamaan. Okey. Katakan saya labelkan dekat sini sebagai, dia mungkin ada kaedah lain. Tapi ini kaedah yang paling simple lah tanpa melibatkan mesh analysis. Kalau mesh analysis, you kena buat imaginary currents. So, sekarang kita tak gunakan imaginary currents. Kita terus gunakan arus yang sebenar. Iaitu sini ialah I1. Okay, yang masuk di sini ialah I2. Maka arus yang di tengah-tengah ni ialah I1 tambah I2. Okay. Jadi dapatkan loop yang pertama, apa dia KVL dia. Loop yang kedua, apa dia KVL dia. Katakan loop yang kedua dulu kita tengok. Okay. Loop tu. Tengok loop yang kedua. Jadi tuan-tuan labelkan voltan supaya kita boleh dapatkan KVL. Okay. Voltan. Jadi saya tengok dekat sini, arus mengalir ke bawah, iaitu ini adalah I1 tambah I2. Ingat convention tadi, bahawa voltan saya mesti ke atas. Okay. Manakala di sini negatif positif, negatif mesti ke positif. Itu arrow dia. Arrow untuk voltan. Sekarang ni saya gunakan warna biru ni ialah arrow untuk voltan. V2 saya ialah ini. Dia tak letak V2 pun tak apa sebab V2 akhirnya akan jadi kosong. Iaitu
Okey, dapatkan KVL around the loop. Maka di sini ialah 20. Okay, 20 I1 tambah I2. Okay. Tolakkan dengan 3I1. 3I1 ialah voltan. 3I1 ialah nilai voltan. Tolakkan dengan V2. Ini ialah KVL. Kirchhoff Voltage Law kata algebraic sum around the loop, around any loop, dia adalah kosong. Okay. Jadi tuan-tuan simplify, ringkaskan dia, boleh kembangkanlah dekat sini. 20I1, tambah 20I2, tolak 3I1, sama dengan V2. Kita letakkan V2 sebagai tajuk kat sini pun boleh. V2 sama dengan, akhirnya kita akan dapat 17I1, tambah 20I2. Okey, mana pergi hilangnya V2 saya? V2 dah hilang. Sebab V2 ialah kosong. Okey. V2 kosong. Jadi yang tinggal ialah 17I1 tambah 20I2. 17 ni sebab 20I1 tolak 3 ni tadi. Okey. Ini ialah equations saya yang pertama. Okey. Jadi kita perlukan satu lagi equations. Jadi satu lagi equations, tuan-tuan tengok pada loop yang kedua. Sorry, loop yang pertama. Okay, kita patah balik dekat loop yang pertama, dekat sini. Okey. Jadi labelkan voltan sebab kita nak dapat KVL. KVL ialah voltan, voltage. Jadi negatif, positif, ini ialah V1. Okey. Kemudian ingat arus mengalir kiri ke kanan, maka voltan saya mesti berlawanan arah. Inilah voltan saya. Apa dia voltan dekat sini? Ialah 10I1. Okey. Kemudian arus mengalir ke bawah dan kita guna voltan yang sama dekat sini tadilah. Dan di sini ialah 20 kalikan dengan I1 tambah I2. Okey, maka dapatkan KVL around the loop V1 tolak 10I1, tolak dengan 20 I1 tambah I2. Okey, belum lengkap, mesti disamakan dengan kosong. Sebab KVL, Kirchhoff Voltage Law bagi tahu algebraic sum around any loop, any closed loop equal to 0. Okey, jadi tuan-tuan ringkaskan equations ni. Maka akhirnya saya akan dapat V1 saya adalah bersamaan dengan 30I1 tambah 20I2. Ini equations yang kedua. Okey. Jadi sekarang kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan 3 samaan. Okey. 1, 2, okey, persamaan yang ketiga. Okey. Yang ni 17I1 tambah 20I2 ni kita boleh ringkaskan lagi sebab kita dah cakap tadi dia short circuit, kan? Short circuit maka V2 kita ialah kosong. V2 ialah kosong. Makna kata kalau V2 kosong saya boleh kaitkan terus I1 dan I2 adalah bersamaan dengan negatif 20 bahagi 17 I2. Okey, ini ialah persamaan yang ketiga saya. Okey. Jadi pertama, yang V2 kita lihat balik pada equations dekat atas ni. V2 yang ini kita boleh ignore lah sebab V2 kosong. Kita ignore yang part yang pertama.
Maka B saya mesti dapatkan kaitan antara V1 dibahagikan dengan I2 sama dengan B. Okey, dan ada negatif dekat situ. Okey. B ialah V1 bagi dengan I2. Okey. Manakala D saya, D ialah I1 bahagikan dengan I2. Mesti ada negatif kat sini. Jadi D, tuan-tuan tengok D terus kita boleh dapatkan dekat sini sebenarnya. Okay? Sebab D saya adalah kaitan antara I1 dan I2. Compare kan dengan equation yang ketiga ini. Terus tuan-tuan boleh teka atau dapatkan apakah dia D. Kerana I1 bahagi I2, ini negatif, ada negatif, maka D saya ialah 20/17. D saya ialah 20/17. Itu jawapannya untuk D. D ialah 20/17. Kenapa? Sebab kita comparekan dengan yang persamaan dekat sini. D ialah negatif. D ialah negatif I1. D ialah negatif I1 bahagi I2. Bawa I1, I2 bawa ke kiri. Negatif bawa ke sini, ke kiri. Maka tinggal 20/17. Itu ialah D. Okey. Jadi, kalau nak dapatkan pula B, B adalah kaitan antara V1 dan I2. V1 kita boleh tengok dalam persamaan yang kedua ni ada V1. Persamaan yang kedua ada V1. Tetapi yang nak dikaitkan ialah dengan I2 sahaja. Kita nak kaitkan antara V1 dan I2 sahaja. I1 saya tak nak. Jadi tuan-tuan dah ada equation 3 ni, masukkanlah dekat sini. Masukkan saja dekat persamaan dekat sini. 30 I1. Yang mana I1 saya sama dengan negatif 20/17 I2. Ringkaskan sebab dah ada V1. Ada sebelah kanan tu semua I2. Boleh diringkaskanlah. Akhirnya kita akan dapat B saya ialah 15.2941 ohm. ohm. Okey. Baik, tak apa. Saya teruskan dulu. Setakat tu catatkan dulu mana-mana yang penting, mana-mana yang tak faham, kita akan kembali balik. Kita nak habiskan dulu. Okey. Dalam slide ini semua saya dah tulis tangan lah. Kalau nanti nak refer balik, boleh download nota tu, ada tulis dekat situ. Boleh follow satu persatu lah. Ini cuma penerangan perbincangan tentang bagaimana nak dapatkan nilai tersebut. Jangan lupa untuk tuan-tuan dapatkan juga nilai tersebut beserta dengan unit. Baik, contoh yang terakhir. Kita nak tengok satu contoh yang terakhir. Dah 10.25. Saya target sebelum ni tak melebihi 10.30. Okey, tuan-tuan tengok dekat sini. PP itu bermaksud problem. Problem, practice problem. So daripada mana saya dapatkan? Saya tak ada rahsia-rahsia lah. Saya dapatkan daripada buku Fundamentals of Electric Circuits. Ini buku dia. Third edition, Alexander Sadiku. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan, pinjam di mana-mana ke, ada soft copy ke, kalau boleh carilah. Saya tak ada, saya ada ini je. Okey? Baik. Cuba jawab soalan ini. Okey? Tinggalkan example yang tadi. Kita terus dengan contoh berikutnya. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, bahawa kadang-kala diberi transmission parameters tu. Transmission parameters kita bagi 5, 10, 0.4 S, Siemens dan 1. Dan nilai ini, tuan-tuan hati-hati bahawa kadang-kala dia berikan dalam ayat. Dalam ayat bahawa A ialah apa, B apa, C apa, D apa. Dan mesti kita tahu bahawa ini ialah A. Susunan dia, jangan terbalik macam saya bagi tahu. Ini ialah A, ini ialah B, C dan D. Kalau tuan-tuan tersalah faham,
maka nanti nilai dalam equations akan jadi berbeza dan seterusnya rugi sebenarnya cara kerja tu betul tapi salah di pemahaman di sini, habis salah semua sekali. Okay, tuan-tuan tengok di sini. Dia bagi dekat sini transmission parameters. Lita dia bagi. Lita juga dibagi. Sebab tu kita katakan tadi, parameters network, two port network ini, nilai di dalam ini ialah black box. Dia bagi nilai sahaja. Dia bagi nilai, circuit dalam tu saya tak perlu tahu pun. Saya boleh sambungkan dengan apa-apa nilai pada bahagian keluaran ini, iaitu 2 ohm pada bahagian 1, terminal masukan ada 2 ohm, ada 14 volt dan terminal keluaran saya ada perintah. Ada load resistor di situ. Okey. Tak perlu tahu apakah lita di dalamnya, cuma cukup dia bagi nilai transmission parameters dah boleh selesaikan. Jadi bagaimana nak selesaikan? Yang pertama, langkah pertama, tuan-tuan tuliskan equations ini. Pastikan equations yang betul. Kalau ditanya transmission parameters, gunakan transmission parameters. Kalau ditanya impedance parameter, dapatkan impedance parameter. Jadi labelkan betul-betul. Ini ialah general equations untuk transmission parameters. Apa dia untuk impedance? Labelkan betul-betul. Impedance equations untuk impedance apa dia? Admittance apa dia? Baik. Setelah itu kita dah boleh terus tahu bahawa langkah yang pertama tuan-tuan perlu open circuit. Ini tak perlu dapatkan parameters. Sorry. Tadi dalam contoh-contoh sebelum ini, open circuit, short circuit itu ialah langkah apabila kita nak dapatkan transmission parameters. Sekarang dah tak perlu buat benda tu. Kenapa? Sebab saya dah ada transmission parameters. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya perlu dapatkan persamaan. Jadi tuan-tuan dapatkan persamaan. Bagaimana nak selesaikan ni? Cuba selesaikan. Kita perlu selesaikan mengikut loop dia tadi. Okey. Jadi tuan-tuan perlu dapatkan. Tengok loop yang pertama, KVL pada loop yang pertama dan KVL pada loop yang kedua. Saya buat begitu dulu. Kita ada 2 loop. Jadi cuba dapatkan apakah dia equations pada loop yang pertama. Itu yang penting. Okey, sebelum daripada tu, sebelum kita dapatkan equations, langkah yang pertama, kita pasti kita dapatkan apa dia persamaan. Sebab dia dah bagi persamaan ni, mestilah nak digunakan persamaan ni. Jadi susunkan. Kita dah ada nilai-nilai itu. Maka saya tahulah V1 saya adalah sama dengan 5V2 tolak 10I2. Susun saja dah ada markah dekat situ. Asalkan tak terbalik lah, jangan tersalah. Itu yang saya kata, kalau tersalah labelkan tu, pemahaman kata V di bawah, salah. Jadi V1 ialah 5V2 tolak 10I2. I1 ialah bersamaan dengan 0.4 V2 tolak I2. Kena ingat equations ini dia menghubungkan two port network yang di tengah ini saja. Maka ini ialah V1 dan V2 kalau boleh saya labelkan dengan lebih tepat ialah di sini V2. Kita ada V1 dan V2. Dah ada 2 persamaan ni, baru tuan-tuan dapatkan. Ini kita labelkan sebagai 1 contohnya. Ini ialah 1 equation yang pertama. Ini ialah equation yang kedua. Tuan-tuan dapatkan lagi equation, 2 lagi equations. 2 lagi equations diperlukan untuk menyelesaikan. Dapatkan equations yang ketiga melalui loop yang pertama. Apakah ada equations dia? Pertama, jangan lupa untuk kita lebih pasti, secekap mana pun kita KVL, jangan congak-congak saja, tolong lukiskan arrow. Itu langkah pertama. Arrow ni penting. Mana saya tahu arrow dekat atas? Sebab bekalan voltan mesti negatif positif. Jadi ini ialah arrow yang pertama, yang mana nilai dia ialah voltan dia kat sini kita tahu 14 lah. 14 kosong darjah ataupun sama dengan 14 volt sajalah. Sebab darjah dia kosong. 14 volt. Okey. Kemudian voltan yang kedua ialah voltan merentasi perintang 2 ohm. Jadi passive convention sign, passive sign convention.
Passive convention sign. Mana satu tu? Passive sign convention, passive convention sign. Okay, nanti check balik. Dua, okey, arus ke kiri, dari kanan ke kiri, maka voltan dia ialah berlawanan, opposite. Okey, ini ialah voltan dia, mana nilai dia? Kita gunakan Ohm's law. V is equal to IZ. 2 kalikan dengan I1. Okey. Kemudian V1 dah ada dekat situ. V1 negatif, positif, V1. Okey, dapatkan loop di situ, maka kita tahu kita mulakan dengan 14 volt. Okay, loop 1. KVL loop 1. KVL, Kirchhoff voltage law bagi tahu. Okay, voltage around the loop algebraic sum equal to 0. 14 tolakkan dengan 2I1 tolak V1. Itu saja benda lengkap kerana algebraic sum equal to 0. Okay, itu equations dia dan itulah equation seterusnya yang ketiga lah. Kita labelkan dia sebagai ketiga. Sebab tadi dah ada dua equation yang pertama. Seterusnya KVL around loop 2. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay. Okay. Menggunakan passive sign convention menyatakan bahawa arus dan voltan yang melalui komponen passive element, resistor ialah passive element, mestilah berlawanan arus. Makna kata voltan saya ini akan mengarah ke bawah. Sebab I2 sekarang mengalir ke atas. Maka voltan saya merentasi 10 ohm ini ialah mengalir ke bawah. Yang mana nilai voltan dia V is equal 10 I2. Ini Ohm's law kan? V is IZ. Apakah dia equations KVL around loop 2? Maka V2 bukan terlebih ya. V2. Okay, sekarang tambah, bukan tolak tambah kerana dia arah, kalau tengok loop di sini, V2 tambah 10 I2 adalah bersamaan dengan kosong. Ataupun V2 dalam arti kata lain ialah negatif 10 I2. Kita dah pun masuk ke masa tambahan kerana melebihi 10.30 masa tambahan. Ada yang kerja besok ke? Besok cuti umum tapi saya tak pasti, mungkin ada yang bekerja. V2 adalah bersamaan dengan negatif 10 I2. Jadi tuan-tuan masukkan equations 4 itu masuk ke equations yang gunakanlah mana-mana. Sebab sekarang kita nak dapatkan contohnya. Saya ada equations ini. Equations 2. Saya ada equations 4. Saya boleh masukkan 4 ni masuk ke 2. V2 ialah negatif 10 I2 kan. Masuk dekat sini. Bila masuk di situ tinggal I1 dan I2 sahaja. Yang mana I1 masuk dekat situ ialah V2 ialah negatif 10 I2 kalikan akhirnya dapat negatif 4 I2 tolak I2. So you akan dapat I1 adalah bersamaan dengan negatif 5 I2. Okey. Ini kita labelkan sebagai katakan 4X. Saya cuba gunakan label-label yang sama. Sebab nanti kalau tuan-tuan refer balik kepada slide saya itu, dia akan gunakan label yang samalah. Saya tak ada kekeliruan dekat situ. Okey. So seterusnya
masukkan pula equation yang keempat, masuk di equation yang pertama. Equation 4 saya, yang ini, V2 dengan negatif 10I2. You masukkan 4, equation 4, masuk ke equation yang pertama. Yang kat atas ni. Yang dekat atas ni, V1 adalah sama dengan 5V2 tolak 10I2. Masukkan dekat sini V2 ni. Maka saya dapat V1 saya ialah sama dengan 5 kalikan dengan V2 saya ialah negatif 10I2 tolak 10I2. Maka kita akan dapat V1 dengan I2 sahaja. Akhirnya saya dapat V1 samaan dengan negatif 60. Ni saya dah ringkaskan lah. Negatif 60 I2. Hasil daripada kita masukkan 4 ni ke equation yang pertama yang dekat atas ni. Okey, maka hilanglah V2 tu. Yang ada ialah V1 dan I2 sahaja. Okey. So ini saya labelkan sebagai 4Y. 4Y. Dan tuan-tuan boleh masukkan equations 4Y ni masuk ke equations mana yang kita tak pakai lagi. Equation 3 kita tak gunakan lagi. Jadi 4Y dia mesti akan gunakan semua equation tu. Diberi untuk digunakan. Jadi 4Y masukkan ke equation 3. Okey. 4Y yang ini, V1 ni, tuan-tuan masukkan di sini. Okey. Jadi dia akan jadi tinggal 14 tolak 2I1 tolak V1. Yang mana V1 ialah negatif 60I2. Tolak-tolak jadi tambah lah. Tambah 60I2. Jadi tambah 60I2 tolak 2I1 tambah 14 sama dengan kosong. Jadi kita tuliskan equation dia. 14 tolak 2I1 tambah 60I2 sama dengan kosong. Ini ialah equation saya labelkan dia sebagai 4Z. Dia tak bagi tahu. Dia bagi tahu soalan tadi ringkas saja kat atas tadi kan. Tapi daripada persamaan itulah kita kena pandailah masukkan sana, terbitkan kat sini yang mana yang kita nakkan Okey. So akhirnya saya akan masukkan 4X, saya masukkan ke 4Z. Okey, sebab sini saya ada 4Z. Kat sini 14 tolak 2I1 tambah 60I2. Okey, itu persamaan pertama. 4X juga ada I1 dan I2. Sudah pasti kita perlukan dua sekurang-kurangnya 2 unknown variables. Mesti ada sekurang-kurangnya 2 equations. So 2 equations itu ialah 4X dan juga 4Z. I1 sama dengan negatif 5I2 dan 4Z pula ialah 14 tolak 2I1 tambah 60I2. Ada 2 unknown variables iaitu I1 dan I2. Kat sini matematik sajalah. Ataupun tuan-tuan nak tekan kalkulator pun boleh. Terus tekan kalkulator kan. 2 persamaan serentak. Seterusnya jawapannya I1 saya cuba kira dapat berapa tu. I1 dan I2. I1 ialah I1 sama dengan 1. 1, betul. Jangan lupa unit 1 ampere. I2 ialah Negatif 0.2. negatif 0.2.
Negatif 0.2 ampere. Jadi apa yang tuan-tuan jawab ni ialah contoh yang saya ambil daripada practice problem 19.9 tadilah. Yang ini. 19.9 practice problem. Dia practice problem, dia tak bagi jawapan, dia tak bagi penyelesaian. Dia cuma bagi answer. So itu jawapan dia lah, answer yang tuan-tuan dapat. I1 ialah 1 ampere, I2 negatif 0.2 ampere. Okey. Jadi itulah serba ringkas yang kita telah pelajari tentang transmission parameters. Okey. Dalam masa sejam setengah. 1 jam setengah kita dah cover transmission parameters. Okey. Jadi saya buka kepada soalan lah. Sebelum kita tamatkan sesi pada malam ini, saya buka soalan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada nak tanya semula apa-apa tentang slide ni tadi, boleh tanya soalan. Atau faham semuanya? Boleh faham? Nak tanya pun tak tahu dah. Mungkin dia akan tanya selepas 1, 2, 3 hari kan, dia nak tengok buat revision balik ke. Dia tak tanya tu ada dua kemungkinan. Sama ada dia faham betul-betul ataupun dia langsung tak faham. Tak faham langsung. tak faham langsung. Tapi tak apa. Mungkin dia take time. Nanti tuan-tuan tengok balik. Sebab tu apa yang saya terangkan tadi, label-label yang saya gunakan dalam equations tadi sama exactly dalam note tu. Dalam note saya dah upload lah. Saya dah upload dalam link dekat MT kita tu. Nanti sekali lagi pun saya akan uploadkan juga video saya. Kalau ada masa nanti tengok balik video. Kalau still tak faham boleh tanya soalan, tak ada masalah. Typekan dekat link tu boleh ataupun WhatsApp pun boleh. Sebaik-baiknya type dekat link supaya semua orang boleh tengok soalan tu. Okey. Okay, dah. Boleh? So tak ada soalan Boleh insya-Allah. Okey, tak ada soalan Kalau tak ada saya kalau exam nanti kalau exam mungkin sikit dia complicated pada ni kot. saya boleh cakap dia takkan lebih kompleks daripada inilah. Paling susah setakat yang malam ni. Paling susah setakat malam. Jadi kalau tuan-tuan faham malam ni, insya-Allah untuk final tu boleh jawablah insya-Allah. Dia akan bagi parameter dan cari nilai voltage atau arus. Ataupun kita cari dia punya parameter sendiri. Soalan tu. Betul. Biasanya dua ni saja. Sama ada jenis tuan-tuan soalan. kira parameters tu atau dia bagi parameters, kena carilah apa benda yang dia nak. Arus ke voltan ke, tengok pada soalan lah. Assignment semua dah hantar Okey, doktor. Assignment chapter 5 saya baru hantar tadi. Yang chapter 5 ni kita tanya torque admittance. Satu lagi doktor, satu soalan je. Boleh. Untuk transmission parameters ni kita open dan short sebelah output lah maksud dia. Sebelah Betul. V2 I2 lah. Betul. Kita tak buat apa-apa. Kalau impedance Final satu dalam equations kita tu tak dia tak ada bahagian I1. Sebelah kanan tu tengok pada yang penting ialah general equations ni. Kalau tengok pada general equations ni, nampak ke ni? Sekarang ni saya tak stop lagi sharing saya, nampak kan? Saya gerak ni mouse. Nampak Jadi kalau tengok dekat sini equations kita ni, general equations kita, semua yang sebelah kanan ini V2 I2, V2 I2. Jadi dia tak melibatkan bahagian satu. Sebab tu semua litar pintas dan litar buka semua bahagian yang kedua saja. Okey dah. Okey. Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, tak apa, nanti tuan-tuan ada masa lagi nanti buat revision semula, tengok balik mana yang tak faham, cari soalan-soalan dekat internet atau dalam buku untuk perkukuhkan lagi lah pemahaman. Sebenarnya dari segi konsep atau teori dia tak banyak,
Yang jadi masalah ialah kalau soalan tu beri lita yang susah saja. Itu yang melibatkan circuit theory 1, konsep-konsep lepas tu kena recall. Okay. Jadi saya recap balik. Tuan-tuan, saya minta beberapa slide awal tadi, CDR, current divider rule, voltage divider rule, tolong refer balik. Tengok balik semula, kalau boleh buat pengiraan semula lah. Daripada contoh-contoh saya bagi tadi, padamkan balik, mula daripada scratch, daripada satu kertas, buat balik. Faham ataupun tidak. Kalau dapat jawapan yang sama, faham. Okay. Ataupun cari soalan-soalan lain berkaitan dengan current divider dengan voltage divider. Okay. Lepas tu boleh buat contoh-contoh transmission parameters lah. Baik. Alhamdulillah kita dah selesai terlebih 15 minit. Saya doakan pada semua supaya ilmu pada malam ni bermanfaat dan kekal lah ingat sampai bila-bila. Dan kalau ada soalan boleh terus tanya nanti dekat Microsoft Teams tu ataupun boleh WhatsApp pun boleh. Dua-dua saya akan terima dan saya akan cuba jawab lah. Okay. Baik. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa kita sudahilah dengan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.